قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dikasihi, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam masjid kita ini, dalam pengajian bulanan kita ini. Tuan-tuan, saya nak mengajak diri saya dan para hadirin sekalian untuk sama-sama kita memulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan segala hajat kita ditunaikan oleh Allah dengan keberkatan suratul Fatihah dan majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan segala permasalahan yang sedang kita hadapi dirungkaikan dan dikeluarkan kita daripada masalah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penyakit yang kita hadapi ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita, kitab 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai kepada hadis ke-26 muka surat 25. Menjauhkan diri dari menipu dan bertengkar. Hari ini Nabi nak minta kita ni, kalau nak masuk ke dalam syurga, Nabi minta kita tinggal dua perangai. Maklum. Yang pertama Nabi minta apa dia? Tinggal dalam hidup kita ni suka bertengkar, suka berbalah, suka berdebat. Yang ni yang pertama Nabi nak minta kita tinggal. Yang kedua Nabi nak minta kita ni tinggal perangai menipu, suka berbohong. Hadisnya yang berbunyi, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال رواه أبو داود. Artinya daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menjamin sebuah istana di hujung syurga bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia di pihak yang benar. Ni yang pertama Nabi kata,
Nabi kata, aku jamin kepada mereka ni, kepada siapa dia? Mereka yang meninggalkan tabiat suka bertengkar, suka berbalah. Kalau bahasa Kedah, kod diang tempat saya ni, dia panggil suka menojeh. Maknanya suka bertengkar. Dia bertengkar. Ada benda dia nak berbalah, ada benda dia nak bertengkar, walaupun dia berada di pihak yang benar. Nabi kata, tak perlu. Duk bertengkar ni tak perlu. Walaupun kamu duduk di pihak yang benar. Nabi kata, aku jamin kepada kamu ni sebuah syurga, sebuah istana di dalam syurga bagi orang yang suka meninggalkan perbuatan suka berbalah, meninggalkan perbuatan suka bertengkar, walaupun dia berada di pihak yang benar. Ni tuan-tuan, Nabi minta. Hari ni tuan-tuan, budaya bertengkar ni dia seronok. Dia main pula satu budaya lagi tuan-tuan, dia suka berdebat. Bismillah. Dia suka berdebat tuan-tuan. Hari ini perdebatan ni saya nak tanya tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan tengok, ada orang dia duk berdebat. Satu daripada sudut politik lah, dia berdebat. Yang tu tak boleh nak komen apa dah, memang budaya dia dah. Mai pula satu lagi tuan-tuan, ni dalam agama ni, berbeza pandangan, cabar untuk berdebat. Orang yang tak sehaluan, tak sependapat dengan dia, dia akan cabar orang tu untuk berdebat. Orang ni pun terima. Saya nak tanya dekat tuan-tuan, hasil daripada perdebatan yang duk berlaku dalam masyarakat kita ni, tuan-tuan tengok, dia nak menghasilkan suatu natijah yang baik ataupun negatif. Umat makin bersatu lepas berdebat, umat makin berpecah selepas berdebat. Tuan-tuan cuba tengok, buat perdebatan, buat dalam dewan secara terbuka, berdebat. Selepas perdebatan tuan-tuan, kita dapat kebenaran ke ataupun kita dapat perpecahan umat? Tuan-tuan cuba nilai. Sebab tu Nabi tak bagi. Walaupun kita berada di pihak yang benar, jangan. Tak payah, biar. Ni Nabi kata, siapa yang boleh tinggal perbuatan bertengkar ni, berbalah ni, aku jamin kepada hamba, syurga ni, dalam syurga tu mahligai untuk hamba, aku jamin. Tapi nak buat ni bukannya senang ni, kita nak tinggal ni, tambah-tambahan kita di pihak yang benar, lagi cekang lah nak bertengkar dengan orang tuan-tuan. Nabi kata tak, perkenuk tali tu tak payah duk bertengkar. Nabi kata tak payah duk bertengkar. Sebab kalau hasil daripada pertengkaran itu bukan nak menyatukan umat, tetapi nak memecahkan lagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Nabi kata pula, aku jamin sebuah istana di tengah syurga. Tadi di hujung syurga, yang ni di tengah syurga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perangai suka berbohong, walaupun dalam gurauan. Yang ni Nabi kata, tolong tinggal. Yang pertama, tolong tinggal duk bertengkar. Yang kedua, Nabi kata, tolong tinggal perangai apa dia? Yang kedua, perangai suka menipu. Walaupun dalam keadaan melawak, walaupun dalam keadaan gurauan, Nabi kata tinggal. Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquh. Dan aku jamin pula sebuah istana di tempat yang tinggi di dalam syurga ni bagi mereka yang baik akhlaknya. 3 istana yang Nabi SAW menerusi hadis riwayat daripada Abu Dawud ni, Nabi jamin kepada kita 3 istana untuk 3 golongan. Yang pertama, golongan yang suka meninggalkan bertengkar, walaupun dia duduk di pihak yang benar. Yang kedua, golongan yang meninggalkan penipuan, walaupun dalam keadaan dia melawak. Yang ketiga, meninggalkan akhlak yang buruk, jadikan akhlak yang baik menjadi pakaiannya.
3 istana kepada 3 golongan. Keterangan, setiap orang Islam pasti ingin ke syurga yang dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Yang ni hasrat kita. Semua orang nak ke syurga. Sebab tu lepas semayang tadi kita baca Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Baca tak tadi ni? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar 3 kali kita minta tolong. Lepas tu kita minta pula Allahumma antas salam, ya Allah, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. 3 kita duk minta. Nabi kata, siapa yang dalam hidup dia 3 kali dia minta dekat Allah agar Allah Ta'ala jauhkan dia daripada neraka, neraka nanti minta dekat Allah, jangan bagi orang ni masuk mai dalam aku. Nabi kata, siapa yang dalam hidup dia 3 kali dia minta ke Allah untuk masuk ke dalam syurga, syurga nanti berdoa dekat Allah, masukkan dia ni mai ke dalam aku. Kita minta. Semua orang nak masuk dalam syurga. Satu tempat yang nikmat. Ni dia kata. Dalam hadis di atas, baginda menggambarkan sebahagian daripada sifat syurga agar kita yang masih hidup di dunia ini bersedia dengan amal ibadat untuk ke sana. Nabi cerita, kita ni kena buat persiapan nak masuk ke dalam syurga. Walaupun syurga ni tuan-tuan mudah untuk dimasuki, tetapi tidak semudah orang untuk memasuki. Syurga ni bukan susah nak masuk. Bukan susah nak masuk, mudah. Tetapi tidak semudah untuk memasuki syurga. Tidak terlalu mudah untuk memasuki syurga. Amalan kita, doa kita, boleh faham tuan-tuan? Doa kita maklum nak masuk syurga, amal soleh kita. Pagi tadi di Simpang Pulai, kita baca kitab yang sama pagi tadi, kuliah di Simpang Pulai. Saya sebut dalam kuliah saya tadi tuan-tuan, satu kata-kata daripada Abu Laith As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Abu Laith kata apa dia? Dia kata, syurga ni satu benda idaman semua orang. Semua orang dia mengimpikan syurga. Tetapi ramai orang yang mengimpikan syurga ini seumpama orang bodoh dan orang gila. Syurga semua orang nak. Tak ada siapa pun yang tak mau masuk syurga. Hatta yang non-Muslim pun dia nak masuk dalam syurga. Dia nak dimasukkan ke dalam syurga. Semua orang nak masuk dalam syurga. Tetapi dalam ramai-ramai orang yang nak masuk ke dalam syurga ni, seumpama orang bodoh dan orang gila. Bodohnya kenapa? Gilanya kenapa? Ada sebab. Bodoh. Bodoh pasal apa? Nak masuk ke dalam syurga, tapi buat benda yang menghalang dia masuk ke dalam syurga. Ini orang bodoh. Tuan-tuan faham tak? Orang bodoh, dia nak masuk dalam syurga, tetapi perbuatan yang dia buat, amalan yang dia lakukan waktu dia hidup di dunia, semua amalan dan perbuatan yang menghalang dia daripada masuk ke dalam syurga. Ni orang bodoh. Ni orang bodoh. Dia nak masuk dalam syurga, tapi dia ada buat perbuatan yang ahli neraka nak. Dia nak masuk dalam syurga, dia berjudi. Dia nak masuk dalam syurga, dia tak semayang. Dia nak masuk dalam syurga, dia langgar arahan Allah. Dia nak masuk dalam syurga, dia buat maksiat. Dia nak masuk dalam syurga. Ni, dia nak masuk dalam syurga, tetapi perbuatan dia yang dia buat tak menggambarkan dia ni nak kepada ahli syurga. Bodoh, kata Abu Laith As-Samarqandi, ini orang bodoh. Yang kedua pula, golongan gila. Gila ni macam mana? Dia nak masuk dalam syurga, haram apa pun dia tak buat.
Dia ingat syurga ni percuma dan warisan daripada ahli keluarga. Ni tuan-tuan yang duk main ni main ni pasal apa ni? Yang duk main yang maghrib setiap malam, duk dengar kuliah setiap malam, 30 hari kuliah duk ada ni. Tuan-tuan nak dengar ni untuk apa dia? Sebab kita nak masuk syurga. Kalau kita tak mau masuk syurga, kita tak duduk ni. Waktu malam ni kita tak duduk di masjid ni, kita duduk di kelab malam, kita duduk di pub. Yang kita main duduk bersila ni tuan-tuan ni, sampai kebah lutut-lutut kita, perut betul kita ni. Sebab apa dia? Sebab kita nak syurga. Boleh faham? Tuan-tuan ada buat muka letih, malam ni saya nak mengajar tak lama. Lepas Isyak saya ada program yang kedua pula. Tuan-tuan ada buat muka nak letih, tunggu jam bunyi kita berhenti. Ni tuan-tuan sampai baru 15 minit baru kuliah ni dah buat muka letih dah ni. Tuan-tuan bukan seorang tuan-tuan letih, saya pun letih. Tuan-tuan letih tak teruk, kitab pun tak bawa, main ambil dalam masjid. Baca pun tak. Lena pula tengah saya mengajar. Saya ni teruk, kena study dulu nak mengajar, tidak tak faham. Saya steady, tuan-tuan lena. Ni dia. Baginda menyebut bahawa disediakan sebuah istana dalam syurga di bahagian tepi bagi orang yang tidak suka bertengkar, walaupun dia ni orang yang benar. Kerana orang yang bertengkar bukan maksud mencari kebenaran, tetapi hanya untuk mengalahkan lawannya dan sanggup menegakkan benang yang basah semata-mata untuk menang dalam pertengkaran. Hak ni perangai orang yang suka bertengkar. Orang yang suka bertengkar ni tuan-tuan, dia bukan nak cari kebenaran. Sebab tu jangan layan orang yang tidak mau kepada kebenaran, tuan-tuan. Macam kita hari ini dalam sosial media. Kita hidup hari ini tuan-tuan dalam keadaan bergelombang dalam dunia yang hebat ni. Dunia moden ni. Ada sosial media. Tak perlu semua benda kita nak kena cerita kepada orang, dan tak semua benda yang kita perlu buat penerangan kepada orang. Ada benda yang kita diam lebih baik daripada kita bercakap. Tuan-tuan tahu dah, kalau kita bercakap benda ni umpama mencurahkan air kepada daun keladi, untuk apa kita bercakap? Tuan-tuan nak cerita kebenaran kepada orang yang tidak suka kepada kebenaran, untuk apa? Kita nak menerangkan kepada orang yang nak penerangan. Kalau kita terang kepada orang yang suka kepada kegelapan, untuk apa kita nak terang? Orang yang suka bertengkar ni, dia bukan nak cari kebenaran, tetapi dia nak mengalahkan kawan dia. Yang kedua, dia nak tunjuk ke tentang hebat dan juaranya dia. Tak payah layan orang macam ni. Allah juga menyediakan sebuah istana di dalam syurga bagi orang yang tidak menipu walaupun dalam gurauan, dan disediakan istana yang paling istimewa kepada orang yang berakhlak mulia. Istana mereka berada di tempat yang paling tinggi sesuai dengan kedudukan mereka yang tinggi itu. Mudah-mudahan kita tergolong dalam 3 golongan tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal. Hadis ke-27. Berpegang dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala: Ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala: Ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 millah. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'atu. Wa fi riwayatin qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Atau kama qala. Artinya daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dia berkata,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami dan bersabda, sesungguhnya umat sebelum kamu dari kalangan ahli kitab telah berpecah kepada 72 kumpulan. Dan agama ni, umat aku ni, Nabi kata akan berpecah kepada 73 kumpulan. Hak dulu 72, mai umat aku ni dia akan berpecah kepada 73 kumpulan. Nabi dah bagi tahu dah umat dia ni akan berpecah. Ujian kepada umat dia ni apa dia? Ujian perpecahan. Nabi hafal dah umat aku ni akan berpecah. Ujian kita ni apa dia tuan-tuan? Perpecahan, perbalahan, pertengkaran. Ni kita hari ni. Hari ni tuan-tuan tengok sama-sama. Dulu ni tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan tengok. Tuan-tuan ni asal daripada kampung, saya pun asal daripada kampung. Hari ni saya duduk dalam kampung yang sama tempat saya lahir, yang sama tempat saya membesar, dan insya-Allah tempat saya tua. Nama dia Kampung Hutan Palas, Kok Diang Kedah. Walaupun dalam kampung kami, kampung nama Hutan Palas, tapi pokok palas, pokok tak ada dah dalam kampung kami. Bila main nak buat ketupat, kami pun kena keluar daripada kampung tu pergi beli daun palas dekat kampung lain. Dulu ni tuan-tuan, kita reverse balik. Kita punya orang panggil pada kenangan dulu ni, kenangan silam. Tuan-tuan duduk dalam kampung dulu ni tuan-tuan, hidupnya muafakat. Saya ni lahir pada tahun 90. Saya dan lah membesar tahun 90-an, awal 2000 saya dan sempat. Tuan-tuan lagi lama pada saya, yang tahun 40-an, yang tahun 50-an, yang tahun 60-an, yang tahun 70-an, lagi pengalaman ni besar. Kita dulu ni duduk dalam kampung ni tuan-tuan, namanya macam adik-beradik, muafakat. Apa masalah semua kita muafakat dulu ni? Zaman tak ada sosial media, zaman tak ada telefon, zaman dulu kalau nak call public phone, zaman TV dalam rumah pun tak ada. Jangan duk kata Astro, Netflix apa ni, TV pun tak ada. Malam-malam duduk dalam rumah pakai pelita minyak gas dulu ni. Saya nak tanya tuan-tuan, pada masa tu walaupun susah macam tu, tuan-tuan bahagia tak hidup zaman tu? Tu namanya kesenangan tidak menjamin kebahagiaan. Dulu tuan-tuan duduk dalam kampung, nak ubah rumah. Rumah dulu tinggi-tinggi. Satu kampung nanti mai duk angkat rumah kita boleh duk ubah. Hari ni bukan nak ubah rumah, nak ubah gazebo depan rumah pun tak ada orang lah. Hari ni. Kenuri kahwin, pesta dulu ni. Macam pesta. Kenuri kahwin, macam pesta. Dia orang perempuan nanti duk main, duk tukar tirai dalam rumah, duk tolong kemas dalam rumah. Orang lelaki duk angkat kemah luar rumah. Mana ada catering, buffet apa. Semua dulu ni beridang. Ada puak duk basuh pinggan, ada puak duk masak nasi, ada puak duk angkat. Dulu lah tak ada dah. Sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni dia kuih moden, dia makin moden. Dulu nak buat kenuri ni, satu kampung kita akan jadi jalan bagi kad. Sekarang tak ada dah, digital kad, hantar ke WhatsApp ni. Dia tekan satu, nama dia broadcast, dia hantar habis. Dengan Cina, tayar kereta dia pun dia hantar pergi kenuri juga. Moden. Dulu tuan-tuan raya dulu, tuan-tuan ingat tak? Kad ni dia duk tulis ni. Dulu ingat zaman kad raya puasa tu. Buka kad, tenenet dulu ni. Sekarang tak ada dah. Dulu zaman duk mengarang. Selamat menyambut lebaran yang mulia saya ucapkan kepada dulu ni. Kalau awet dia bagi hak ada muzik tu lah, pasal kad tu mahal sikit, RM8, RM5.
Kalau hak biasa ni kad bodoh lah 8 kupang sekeping tu. Yang tu 8 ringgit 5 kupang. Nenet. Lama duduk dalam sebuah surat. Sementara postman nak hantar. Bateri nak habis. Sampai dekat awet dia buka-buka tak ada lagu. 8 ringgit 5 kupang dia beli. Zaman dulu. Lah ni mana ada. Kita berpecah tuan-tuan. Kita berpecah. Sebab apa kita berpecah tuan-tuan? 2 sebab. Yang pertama kita berpecah kerana apa dia? Kerana politik. Sebab tu saya ni datang daripada Kedah ke Selangor. Selangor ni pun dengan Kedah sama lah. Sekarang ni zaman PRN, Pilihan Raya Negeri. Tu bendera penuh, sampai tak nampak tiang elektrik luang. Tuan-tuan nak berpolitik, silakan. Cuma yang saya nak minta, jangan kita berbalah dan bergaduh. Yang tu ya. Semalam saya cerita di Penang semalam. Malam saya di Penang. Saya baru ni berhenti makan dekat satu kedai. Nak hantar anak saya pergi tadika. Anak nak beli nasi lemak. Saya berhenti beli nasi lemak. Dekat kedai. Dalam kampung saya di Kok Diang tu. Saya turun duk ambil nasi bola plastik. Ada satu Pak Haji ni tepi saya ni, Pak Long kampung ni. Umur dia pun dekat 80 tahun dah umur dia. Dia beli nasi dekat meja depan. Dia duk bawa nasi dalam plastik. Anak dia hak umur 30-an tu duk ada dalam kedai. Kawan dalam kedai kata, tu Pak Ang tu, hantar panggil ke Pak Ang tu. Dia boleh kata apa tuan-tuan? Dia kata rentua ni tak boleh pakai, dia kata. Berkira apa dengan rentua ni, bukan dia reti apa, bukan dia pakai rentua ni. Aisyah masuk ke apa tuan-tuan? Dia kata, tuan-tuan bayangkan satu anak depan orang ramai, dia boleh jatuhkan maruah pak dia. Dia kata dekat orang, ni rentua ni bukan dia pakai, bukan dia reti apa. Karena beza politik. Saya tengok muka ayah dia ni tuan-tuan dengan sedih. Muka ayah dia ni dengan perasaan hibah. Ambil nasi bubuh dalam plastik, keluar. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan duduk dekat tempat bapa dia. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan duduk dekat tempat bapa dia. Bapa ni umur dekat 80 dah. Tuan-tuan boleh tahu perasaan orang umur 80 ni. Anak pergi bercakap depan orang ramai. Rentua ni bukan dia reti apa ni. Tak boleh pakai rentua ni. Tuan-tuan bayang. Kerana beza warna bendera. Tuan-tuan reda ke kalau benda tu kena pada diri tuan-tuan? Hari ini kita berpecah tuan-tuan. Sebab tu kita ni nak berpolitik ala-ala patut dah. Orang kata apa? Padam-padam patut ala kadar ya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpecah. Ni yang pertama kerana politik. Hari ini mai pula satu sebab lagi, penyebab satu lagi. Kita berpecah ni pula kerana agama. Kerana apa dia? Kerana pahaman dalam agama. Yang ni kata mereka ni sunnah. Mereka kata orang ni bid'ah. Yang ni pula mai satu budaya lagi tuan-tuan. Kami menegakkan sunnah. Kami nak buat benda sunnah. Kami tak mau buat benda yang Nabi tak buat. Tak mau. Mai pula satu puak lagi. Ni yang duk baca kunut subuh ni pasal apa? Ni Nabi tak buat. Ni duk baca Yasin malam Jumaat pasal apa? Ni Nabi tak buat. Yang ni yang duduk zikir ramai-ramai lepas sembahyang, duk doa ramai-ramai sebab apa? Ni Nabi tak buat. Ni duk buat tahlil apa untuk arwah. Ni Nabi tak buat. Dia mai pula. Hak jenis macam ni tuan-tuan. Pecah pula. Dia pergi mengaji dalam luar negara, dia buat balik map. Fahaman luar negara, dia nak sebarkan dalam negara. Pecah pula. Ni antara yang menyebabkan perbalahan.
antara yang menyebabkan perpecahan. Ni Nabi kata, umat aku akan berpecah kepada 73 kumpulan. 72 kumpulan akan masuk ke dalam neraka. 72 daripada 73 tu dalam neraka. Satu saja ia akan masuk ke dalam syurga, selamat. Iaitu kumpulan Al-Jamaah. Dalam satu riwayat yang lain, sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka tu ya hai Rasulullah? Yang dikatakan kumpulan Al-Jamaah itu, siapa dia? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Ajaran yang aku amalkan dan para sahabatku amalkan. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, kumpulan yang selamat itu kumpulan yang mana? Yang mana aku amalkan dan apa yang sahabat aku amalkan. Tuan-tuan kena faham betul-betul, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham betul-betul. Apa yang Nabi amalkan, apa yang sahabat amalkan. Baik Ustaz. Tu yang kita sekarang ni Ustaz, duduk tegakkan benda-benda sunnah. Kita perangi benda-benda bid'ah. Ni yang kita perangi Ustaz. Hari ini Ustaz tengok dalam masyarakat. Tuan-tuan cuba tengok dalam masyarakat kita hari ini tuan-tuan. Macam-macam pemikiran duk ada. Tuan-tuan nak berlawan ni tuan-tuan, jenuh berlawan. Yang ni puak-puak liberal. Puak-puak yang nak menyamaratakan agama. Saya baru ni berhenti dekat satu shopping mall. Berhenti di Kedah tu, di Al-Ustaz tu. Duk parking kereta. Dalam mall tu, duk parking kereta kat basement tu. Saya tengok 3-4 orang duk pakai jubah putih depan saya ni. Depan kereta ni, depan kereta depan tu, saya kereta tu ni. Saya duk tengok-tengok, yang ni jantan ke perempuan? Duk tengok. Bentuk badan perempuan, pakaian jantan. Dia pakai ni macam haji kita pakai jubah ni. Ni jubah putih ni tuan-tuan ni. Dia siap dengan saban, dia siap dengan saban atas bau. Saya tengok, ni jantan ke perempuan? Duk tengok bentuk badan perempuan. Tuan-tuan, kita tengok bentuk badan, kita tahu dah yang ni jantan ke yang ni perempuan. Tak payah duk belagak dah. Perempuan. Tapi pakai baju macam budak-budak tahfiz ni. Jubah putih dengan saban macam budak-budak tahfiz. Saya pun turun kereta. Lepas berjalan, saya ikut agak jauh jugalah daripada belakang ni. Dia ikut. Masuk dalam shopping mall, masuk. Lepas naik tingkat tu, lepas pergi celebrate birthday party dekat satu kedai, restoran dalam tu. Yang mana dalam tu, tuan-tuan, pok-pok perempuan-perempuan ni pakai jubah tahfiz sebab mereka punya tema budak tahfiz. Tema birthday party tu budak tahfiz. Tuan-tuan boleh fikir, dulu kita duk ingatkan tema Mat Kilau. Dia duk pakai tanjak habis ni, duk main duk bersilat kat dalam shopping mall tu. Masa Mat Kilau punya fenomena itu ni. Lepas tu dia main pula, ada yang lagi gila, dia main pula tema hantu. Pakai duk jadi hantu belakang. Sekarang ni tahap gila mereka ni berkembang dengan baik. Dia mula ambil tema budak tahfiz. Yang budak-budak perempuan ni pakai tema budak tahfiz. Gila tuan-tuan oi. Gila. Ni liberal. Dia main, dia kata ni pasal apa ni, pembahagian harta orang perempuan dengan orang lelaki ni tak sama ni. Bapak dia tinggal 3,000. Dia 2 beradik. Adik dia lelaki, dia perempuan.
Kita kata kalau ikut ni sistem ni, budak lelaki 2,000, hang ni 1,000. Dia kata, mana boleh ustaz? Saya ni kakak dia. Kita kata kakak ke adik ke, tapi dalam hukum paraid kata dia tu paraid. Apa paraid? Dia kata zaman dulu boleh lah. Zaman Nabi tu harga barang tak tinggi. Sekarang ni ustaz tahu tak, my husband tak ada kerja, saya yang duk tanggung. Saya dengan adik saya sama-sama lah ustaz. Dia main duk cakap macam tu tuan-tuan. Dia duk kata ni, nak tanya ustaz agama ni, ustaz agama ni sekarang ni ustaz, agama ni dia kena bagi sama rata, kepala boleh fikir. Agama ni nak boleh terima, biar kepala boleh terima. Kalau kepala tak boleh terima, agama ni tak boleh terima. Dia boleh kata macam tu kat kita. Tuan-tuan biasa berjumpa tak dengan orang apa-apa dia nak dalil. Satu, yang lagi dahsyat ni, dia tanya kita ni, Ustaz, nak tanya Ustaz, dalam Al-Quran mana ayat cerita semayang ni 5 waktu? Ustaz bawa mai dekat saya satu ayat Quran. Dalam Al-Quran, satu ayat Quran, dia cerita semayang ni 5 waktu. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Tolong bawa mai. Ni saya nak semayang ni Ustaz, Ustaz tolong bawa mai. Ni yang duk balik mengaji luar negara ni, tengok-tengok mengaji di universiti ni, daripada London mana, dia main duk tanya kita. Kita kata Datuk, ayat Al-Quran yang tu tak ada lah Datuk nak cerita. Cumanya hadis Nabi, no. Saya bercakap tentang Al-Quran, saya tak bercakap bab hadis. Dia panggil kita makan nasi rumah dia, dia tanya lagu tu. Kita macam nak pegang pinggan nasi tu, nak sepak dekat muka dia. Dia kata dalam Al-Quran ada aqimus salah. Aqimus salah. Salah ni Ustaz satu. Saya tak mengaji bahasa Arab, tapi saya faham Ustaz. Yang kata salah ni satu. Kalau banyak dia panggil jamak. Jamak ni dia kena panggil as-salawat. Sekarang dalam Al-Quran dia kata aqimus salah, dirikan kamu oleh kamu semayang. Maknanya dalam sehari ni Ustaz, kita semayang satu waktu cukup. Oh, dia duk pergi faham lagu tu. Dulu tuan-tuan, ada riuh Jabatan Agama Negeri mana pergi tangkap satu orang lelaki, dia menikah 7 orang. Dalam satu masa bini dia 7 orang. Ustaz pejabat agama ni kata mana boleh pakcik, menikah ni dia kata satu waktu ni paling ramai pun 4 orang. Dia tanya ustaz tu ambil dalil mana? Saya ni buat ambil dalil Al-Quran. Ustaz tak bacakan Nabi apa Allah Ta'ala kata, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha 5 wa ruba' 4 9. Dalam Al-Quran kata mula-mula menikah kena 2 orang, bukan seorang. Dia kata, dia duk pergi faham macam tu. Masna, wa sulasa 3, 2 jamak 3 5. Wa ruba' 4 jamak 5 9. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah 1. 10 orang kita boleh menikah. Saya baru 7 dia kata. Dia kata dak ni pakcik, bukan nak faham macam ni. Kita baca Quran, kita kena tengok tafsir ulama. No. Saya nak pegang pada Quran. Ni ulama ni saya tak mau. Sebab ulama dengan saya orang biasa. Saya nak pegang kepada Quran. Dia Al-Quran ni, macam mana you faham, you buat. Macam mana I faham, I buat. Ui, jahanam tuan-tuan. Kita kata tak, baca Quran kena faham dengan hadis. Tak, saya tak mau cerita bab hadis. Hadis saya tak mau. Saya nak cerita bab Quran ni. Ni, pemikiran macam ni ada tuan-tuan. Yang kita kata kecil-kecil tak mau mampu, besar-besar menyusah orang ni.
kecil dia tak mengaji agama, dia pergi mengaji bidang ni apa semua, dia pun dah berjaya dalam korporat apa dah dalam ni apa semua, dia mai satu peringkat umur dia tua, dia nak faham agama, dia faham pula, bukan macam tuan-tuan mai duk bersila dalam masjid mengaji ni, dia faham pula, dia pergi beli Quran, dia beli terjemahan Quran, dia baca dalam bilik tidur rumah dia faham cara dia, lekuk. Kita kata ni tak mai ke duk mengaji dengan ustaz-ustaz ni? Oh, sorry lah. Saya duk mengaji dengan my teacher daripada Amerika tu. Duk mengaji online tu. Mana dia pergi ambil mai satu kawan ni pula duk main cerita pula. Hak dia pergi ambil tu pula puak-puak liberal, puak-puak sekular mengajak dia lingkup. Dulu tuan-tuan ingat tak satu manusia nama Astor Rajabat dulu? Budak-budak muda dia tak bisa dengar nama Astor Rajabat. Yang dia bisa dengar Hang Jebat. Dulu ada satu orang wartawan, kalau tak silap saya, Astor Rajabat ni. Tuan-tuan bisa dengar tak cara dia bercakap? Astor Rajabat ni. Pemikiran macam Astor Rajabat ni ramai mana ada tuan-tuan? Ni pemikiran, siapa dia yang baru ni yang orang letak bom bawah kereta dia apa dah? Siti Kasim. Baik, orang letak bawah kereta dia bom tu. Pemikiran macam Siti Kasim ni tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni ramai mana? Yang dia terima agama ni bukan dengan mengaji, dia terima dengan cara fahamannya. Ni berpecah. Nabi kata umat aku akan berpecah. Yang akan kembali ni hanya satu puak saja, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni pula tuan-tuan, dia ni macam-macam orang dia declare kata dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi pun dia tak mengaku kata dia Wahabi, dia kata dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kata dia ni pun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerja dia sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah menyesatkan orang. Yang ni tak sehaluan dengan aku, kapiak. Baru ni tuan-tuan boleh dengar ada satu ustaz dia kata apa dia? Dia kata ni orang-orang Asy'ariyah ni kita ni Pak Long weh, duduk dalam negeri Selangor, dalam negara Malaysia ni tuan-tuan, negara Ahlus Sunnah wal Jamaah, negara Asy'ariyah. Seluruh negara kita melainkan ada satu tempat tu, semuanya mengaji tentang sifat Allah ni. Tauhid ni menggunakan sifat 20. Mai satu ustaz tu dia kata, orang-orang Asy'ariyah ni pada pandangan saya, mereka ni tidak bertuhan. Berbeza pandangan, mengkafirkan orang yang tidak sehaluan dengan mereka. Ini pun orang yang mengaku dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak betul tuan-tuan. Tak betul. Keterangan, hanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sahaja yang selamat ke syurga kerana i'tiqad mereka yang sahih, beramal dengan hadis dan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga amat memuliakan dan mencintai para sahabat Nabi dan semua ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menghina golongan habaib. Hari ini kata duduk mendabik dada, kata mereka ni sayang kepada Rasulullah, sayang kepada Ahlul Bait. Tapi kerja mereka tentang menghina para habaib, menghina ulama-ulama yang tidak sehaluan dengan mereka. Hari ini. Sebab tu jauhilah diri daripada golongan-golongan tersebut. Tuan-tuan, insya-Allah bulan depan kita akan baca pula hadis ke-28, iaitu tentang kelebihan membina masjid. Membina masjid ni bina masjid betul lah, bukan menikah pula seorang lagi. Ni bina masjid betul. Ada duit bina masjid. Saya baru ni tuan-tuan, ada seorang sahabat saya meninggal dunia. Dia ni, saya nak cerita kisah dia ni untuk sama-sama tuan-tuan ambil iktibar lah. Dia ni satu orang yang apa kita nak kata? Kalau dikenali dalam kampung ni, satu orang yang kedekut.
Nama dia, belakang nama dia, lepas letak gelaran kemut. Kemut ni maknanya dia genggam ni, tak ayak pun tak menitik ni. Tahap kedekut, tuan-tuan, dia kalau pergi makan di kedai, bihun sup, dia tak order ayak dah, sebab dia kata sup ada dah. Tahap kedekut dia, kalau makan laksa tak order ayak dah, dia kata kuah dah ada dah. Tahap kedekut. Tuan-tuan di Taman Rakan ni tak boleh lawan dia punya kedekut macam ni. Baru ni dia sakit. Dia duit dalam bank ni, saya ingat antara ni 2-3 juta ringgit ada, tuan-tuan. Buat fixed deposit 2-3 juta, bukan 2-3 ribu, bukan 20-30 ribu, bukan 200-300 ribu, 2-3 juta. Kedekut ni memang kena kepada orang kaya, bukan kena kepada orang susah. Isteri dia pun call saya, dia kata, Ustaz, bila Ustaz nak main kuliah dekat masjid kami ni, singgah main rumah Ustaz? Saya tanya dia pasal apa agak? Dia kata nak minta Ustaz nasihat abang sikit. Ni Ustaz kena nasihat abang ni sikit ni. Masalah ke dia ni. Saya pun okey lah. Hari saya nak pergi kuliah dekat rumah dia tu, saya singgah. Saya kata, macam mana abang? Dia kata, ni tak apa nak sihat, cakap tak lah. Saya kata, tak pergi hospital ke? Dia kata, duk tunggu giliran mereka panggil. Hospital mana abang pergi? Hospital Ustaz. Saya kata, abang ni duit ada yang abang duk pergi beratok dekat hospital Ustaz tu. Saya pergilah hospital swasta. Duit ada. Duk simpan nak buat apa abang ni? Kalau mati bukan nak beli tanam dengan duit-duit tu sekali. Duk simpan duit takut nak pergi berubat, tetap mati padan muka. Banyaklah saya cakap tu, panjanglah. Habis saya mengajak abang ni, saya pergi mengajak tu. Balik isteri dia kata, Ustaz, Alhamdulillah lah, dia terbuka lah kepala sikit dah Ustaz cakap macam tu. Esok dia minta kami bawa pergi hospital swasta. Saya kata, buat pergi duit tu ada berjuta tu simpan, buat mendatang apa? Pergi masuk dekat 10 hari kot, keluar. Bila keluar, saya pun pergi ziarah dia. Nampak sihat sikit. Saya kata, macam mana sihat abang? Alhamdulillah lah, sihat sikit. Kena 22 ribu, dia kata. Dia angkat jari tu tak depan muka saya tu. Kena 22 ribu, sihat Alhamdulillah lah. Biar ada lah sikit lagi. Saya kata, macam tu lah guna duit. Lepas tu saya kata dekat dia, saya kata, abang, saya kenal abang ni dekat 10 tahun lah. Ikhlas saya cakap lah, saya kenal abang dan orang lain kenal abang. Abang tahu tak orang duk kata abang ni kedekut? Tahu. Abang kedekut ke tak? Dia. Saya tak nak jumpa lagi orang macam abang makan bihun sup, tak minum air, bak sup ada. Dia. Saya kata, abang, Nabi kata orang sakit ni kena berubat dia dengan bersedekah. Saya cakap ke abang ni bukan saya nak abang buat keluar duit abang mai bagi dekat sekolah saya. Tak, saya tak mau. Saya bercakap ni ikhlas kerana Allah, abang pergi sedekah dah tempat lain. Jangan buat keluar duit abang mai sedekah kat sekolah saya. Saya tak mau terima duit abang. Sebab sekali orang kata saya ambil kesempatan dekat abang. Saya bercakap ni ikhlas kerana Allah. Nabi kata, dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah orang yang sakit tu dengan cara bersedekah. Dia kata, Ustaz tolonglah saya nak sedekah dekat mana? Dah Ustaz tak mau. Saya kata, masjid abang tu, masjid kampung abang tu duduk tengah kutip duit nak tukar kapet. Awak keluar duit wakaf kat mereka. Jangan awak keluar sikit dah duit banyak, awak keluar lah banyak sikit. Dia kata, ada banyak mana lagi yang tak cukup? Saya pun telefon setiausaha masjid tu. Setiausaha tu kata, tak cukup lagi 25 ribu. Abang, tak cukup lagi 25 ribu. Dia pun tersandar. Itu 22. Ni 25 pula. Saya kata, duit ada abang. Buat kebajikan untuk abang. Tak apa, Ustaz beritahu kat mereka suruh berhenti cari duit, saya bagi. Esok dia pergi tabung haji ambil duit bagi.
4 hari lepas tu, masjid pun pasang kapek baru. Hari ni pasang kapek baru, esok dia meninggal. Kapek baru itulah tempat dia disemahyangkan jenazah dia. Tuan-tuan, saya nak abang apa dia? Allah bukan nak tengok awal, dia nak tengok hujung hidup kita ni macam mana. Dia ni asal kedekut, akhirnya Allah Ta'ala bagi dia ni sempat buat kebajikan. Kita tak tahu macam mana lagi Pak Long. Kita tak tahu macam mana lagi Pak Long. Duk mai duk mengaji tiap-tiap malam ni, adakah kita nak meninggal ni dengan cara duk mai mengaji tuan-tuan tu? Nu macam tuan-tuan tengok baru ni viral lah pada almarhum Dr. Sabri nu pensyarah Yusim nu meninggal tengah duduk mengaji. Husnul khatimah tuan-tuan. Saya pun memang duk berangan nak meninggal kat tengah mengaji, cuma jangan malam ni lah. Sebab tu doa banyak-banyak tuan-tuan. Doa banyak-banyak. Ni kita nak baca bulan depan, membina masjid tuan-tuan. Membina masjid. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, Allah Ta'ala pertemukan kita pada bulan hadapan, kita akan sambung pengajian kita insya-Allah. Jadi sebelum saya nak tangguh kuliah saya pada malam ni tuan-tuan, macam biasalah, habis kuliah nanti tuan-tuan tengok dekat luar sana ada tabung-tabung besi. Dekat luar sana untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Malam ni saya nak minta tolong dekat tuan-tuan sikit. Dalam tabung ni tuan-tuan, malam ni kita nak fokus kepada kita nak melunaskan yuran pelajar-pelajar yang mendapat beasiswa daripada yayasan. Yayasan Ar-Riyadah ni dia ada anak-anak angkat yang kita bagi mengaji di sekolah-sekolah luar. Bukan sekolah kami, sekolah-sekolah luar. Yang budak-budak ni dia mengaji bidang agama. Mereka ni budak-budak yang ada potensi, yang cerdik. Yang tak cerdik, yang malas, tak mau mengaji ni kita tak bagi beasiswa. Syarat mesti ada kesungguhan dalam pengajian. Yang ketiga, mereka ni tuan-tuan, waris mereka tidak mampu. Tak mampu ni yang pertama, anak yatim. Tak mampu ni waris mereka sakit kronik. Jadi budak-budak ni ada yang waris dia ni tuan-tuan, duduk terlantak atas katil mak dengan ayah, kanser. Anak duduk dengan atuk, dengan tok wan ni kita biayakan. Jadi baru ni pihak sekolah ni hantar mai dekat kami di yayasan ni tuntutan yuran yang kita tak jelaskan lagi lepas ni pada tahun ni. Keseluruhan semua ada 9,000 lebih. Jadi malam ni saya buka peluang kalau tuan-tuan nak bagi dekat lepas ni, dipersilakanlah. Dan insya-Allah. Dan juga produk Top Koko ada di luar sana. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.